Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas komitmen dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Mudah-mudahan belum kita menaikkan solat isyak sebentar nanti, kongsian ingatan yang disampaikan ini melekat di jiwa-jiwa kita dan insya-Allah ilmu yang kita dambakan itu mudah-mudahan kita akan faham dan ingat, tuan-tuan dan puan. Baik, tanpa berlengah masa. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita nak cuba lihat apakah permasalahan yang bila mana dah dibahagikan harta pusaka tapi masih lagi ada masalah. Bahagi dah ikut faraid ataupun ikut persetujuan bersama, tetapi timbul masalah berbangkit. Maka masalah itu barangkali tuan-tuan dan puan telah alami ataupun bakal alami ataupun tuan-tuan dan puan tidak alami. 3 keadaan itu saja yang tuan-puan akan tempuhi. Baik. Kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan, masalah yang bila mana berlakunya pembahagian pusaka timbul selepas berlakunya pembahagian itu, jawapannya adalah kerana kegagalan waris-waris memahami akan konsep pembahagian yang sebenar yang dikehendaki oleh hukum syarak. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bila mana nak membahagikan harta pusaka ini, dia mesti lihat secara menyeluruh. Dia bukan cerita tentang pembahagian harta pusaka ni, si mati meninggalkan harta, nak ataupun tidak, tanah dia tadi ni yang dia tinggalkan mesti ada nama aku. Mesti tercatat dalam geran itu ada nama ahli waris itu. Maka dia katakan kalau tak ada nama, maka bukan dikatakan pembahagian pusaka. Baik. Yang pertama, masalah yang berbangkit di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Waris-waris lebih gemar mencari jalan mudah, iaitu pembahagian terus dalam bentuk harta tersebut. Makna kata, setiap bidang tanah pusaka tadi didaftarkan dengan nama kesemua ahli waris. Contoh, si mati, dia meninggalkan 5 bidang tanah. Itu hartanya. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya sebagai contoh ada 8 orang anak. Itu saja ahli waris dia. Maka ahli waris ni tadi, bila mana ayah mereka ini meninggalkan 5 bidang tanah, maka setiap bidang tanah tadi didaftarkan dengan ke-8 nama ahli waris, iaitu anak kepada si mati. Maka timbul persoalan. Salah ke Ustaz? Tak salah. Siapa kata salah? Boleh ke Ustaz? Boleh. Siapa kata tak boleh? Baik, mari kita tengok apa risikonya. Risikonya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah akan wujudnya pemilikan beramai-ramai ke atas sebidang tanah tersebut. Sebagai contoh, ada 5 bidang tanah. Satu tanah ni
asalnya satu nama disebabkan nak bahagi pusaka, diletakkan dalam bentuk nama ataupun harta tersebut pada ahli waris tadi, maka satu tanah ini 8 nama. Tanah yang kedua 8 nama dan seterusnya sampai yang kelima. Maka tuan-tuan kena faham, bila ada 8 nama, maka dia akan panggil sebagai ada 8 kepala. Bila mana ada 8 kepala, sebagai contoh, salah seorang ahli waris ni, pemilik harta tadi, dia pun cakap, aku dah pergi tengok dah tanah tu. Tanah ni tadi dia punya rumput, ni, parah hidung aku tengok baru ni. Aku dah buat survey dah pada Bangla, Bangla kata boleh dia nak 2,500 dia bersihkan semua yang ada. Macam mana? Kita ada 8 orang ni, bahagilah 2,500 sikit seorang, boleh ke tidak ni? Sebab kita pemilik harta ni. Maka jawablah ahli waris orang ni. Aku tak ada duit tahun ni sebab anak aku nak exam. Jadi habis ke tuition. Pula. WhatsApp pula yang kedua. Aku tak duduk kampung, kau duduk kampung. Aku kerja di KL tu, bangunan mencucuk langit tu. Korang buat sebab korang dekat dengan rumah korang. Aku tak ada kena mengena. Pula dah. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, pemiliknya adalah ke-8 orang tadi. Kalaulah isu potong rumput pun tak boleh selesai, jangan sembanglah dengan saya berkaitan dengan nak pecah lot, nak tukar status daripada pertanian kepada pembangunan. Sebab apa? Sebab pecah lot dia tak ada kosnya RM15, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimanakah cara yang paling terbaik? Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, dia mati meninggalkan tanah. Maka ahli warisnya ada 8 orang. Maka bincang 8 orang tu tadi. Apa yang dibincangkan? Okey, tanah ni siapa nak? Maka angkatlah yang bongsu, aku nak. Sebab aku bongsu, aku pun tak ada tanah. Korang semua dah ada dah. Okey. Aku dah survey dah tanah ni, harga semasa RM150,000. Tapi nego lah adik-beradik, RM100,000. Macam mana? 100 tak ada, 90 ada. Bincang dengan yang lain. 90 pun 90 lah. Maka 90 tadi bayar kepada yang 7 tu tadi. Maka tanah tadi diletakkan nama siapa? Nama yang bongsu tu seorang saja. Adakah nak letak nama yang bongsu itu menafikan bahagian faraid yang lain? Tidak. Sebab tanah itu diletakkan pada nama dia, maka jadi milik dia. Maka bahagian yang 7 lagi bagaimana? Duit daripada 90,000 tadi itulah bayar seorang sikit. Jadi dia tidak menafikan bahagian faraid. Kalau tuan-tuan tanya saya, berdasarkan pengalaman saya yang sedikit ini daripada 2011 sampai sekarang, kemudian apa yang saya lihat di hadapan mata saya, jawapan saya adalah kalau boleh elak letakkan nama lebih daripada seorang. Seorang cukup saja. Kenapa? Sebab bila banyak nama, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan berlakunya banyak kepala. Dan bila banyak nama, tuan-tuan dan puan-puan, yang nama-nama yang ada dalam geran tersebut, mereka tidak akan hidup sampai kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Maka akan ada kematian yang seterusnya. Bila mana adanya kematian seterusnya, maka dia akan ada kematian yang berlapis dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kena faham. Meletakkan nama yang banyak ni, rupa-rupanya ada risikonya. Saya tak kata salah, boleh. Cuma masa-masa yang mendatang. Baik, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, permasalahan yang kedua adalah mengurangkan nilai harta tersebut. Sebab pemilikan beramai-ramai ini ke atas sebidang tanah telah menyebabkan kesukaran untuk berurusan dalam segala perkara yang berkaitan dengan harta tersebut. Dan yang paling teruknya, bila mana nak jual, ramai pembeli yang tidak berminat untuk berurusan dengan pemilik tanah yang namanya ramai. Sebagai contoh, pemilik tanah tadi ada 15 orang.
Maka perlu kepada persetujuan ke-15 itu. Kalau 15 itu bersatu hati, okey. Kalau 15 itu hati aku di kutub utara, hati aku di kutub selatan, maka bagaimana nak adanya persetujuan pemilik kesemuanya itu untuk menjual harta tersebut kepada pembeli yang baru. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat lagi bulan lepas. Saya minta maaf ya tuan-tuan dan puan, bulan lepas tak dapat hadir. Ke bulan ni? Bulan ni tak dapat hadir kan? Kenapa? Sebab 6 hari bulan 9 hari itu isteri saya melahirkan anak yang keempat, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi nombor 1 lelaki, nombor 2 lelaki, nombor 3 lelaki, nombor 4 pun lelaki, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ikut harta pusaka ni, cukup kuat dah ni. Dia tak akan pergi dah pada orang lain. Tapi tak adalah saya kata begini, perempuan hajah yang tak ada anak lelaki, yang umur dah 62, nak usaha pula dapat anak lelaki, sudahlah, tak payahlah. Ni saya cerita yang berlaku pada saya sahaja. Jadi agak sibuk sikit lah ni sebab anak nombor 1, nombor 2 duduk dengan saya. Jadi nombor 3, nombor 4 duduk dengan isteri saya di Kuala Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak mengurus sarapan pagi, makan malam. Ni anak-anak saya berada di mana? Saya tumpangkan di rumah mak saya di Labu Lanjut, tuan-tuan. Balik lagi kena pergi ambil baru boleh balik ke nilai sana. Di situ, tuan-tuan. Baik. Pada bulan lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi Kenduri. Kenduri sepupu saya di mana? Di Kampung Jawa. Maka mak saudara tadi dia menyediakan homestay untuk kami yang daripada Salak Tinggi Nilai ni pergi duduk sana. Maka bila mana menginap di sana tadi ni, cantiklah homestay tu, dia ada 4 biji, tapi yang hujung tu homestay, yang 3 lagi bukan homestay. Maka saya pun parking di rumah nombor 1 tadi, di hadapan homestay tu belakang sikit. Duduk-duduk sekejap, saudara kata alih kereta sebab tuan rumah nak masuk. Tapi rumah tu tak siap lagi belah dalam, luar siap dah, cantik dah, landed. Habis alih kereta tadi saya tanya, rumah Tuan Haji ke? Bukan rumah saya, rumah anak saya. Oh, berapa anak Tuan Haji beli? Oh, anak saya beli tuan tak mahal pun, 172,000. Oi, saya kata 172,000 ni murah ni. Saya kata tak ada dah ke yang harga macam ni? Ada sebelah. Tapi mahal sikit lah, 182, naik 10,000. Semi-D, tuan-tuan cuba bayang semi-D. Di mana? Kampung Jawa Kelang Selangor. Bukan Negeri Sembilan ya, Selangor. Tuan-tuan tahu nilai Selangor macam mana. Maka saya tanya lagi sebab kita tak puas hati. Maka saya tanya kepada dia, 172,000 tadi makna kata beli tanah, rumah buat sendiri. Dia kata tak, rumah sekali dengan tanah. Saya tak puas hati lagi, saya tanya lagi. Makna kata 172,000 tadi rumah dengan tanah, kemudian geran tanah tadi nama anak Tuan Haji lah. Tak, geran tanah nama syarikat. Santai dah kat situ. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, dia membeli lot lidi. Kalau nama syarikat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan tak payah tanya dia pun saya tahu dah apa jawapannya. Jawabnya adalah dia membeli rumah tersebut mesti guna cash. Sebab tak akan ada bank yang nak terima loan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayang. Kalaulah anak dia meninggal. Tuan-puan nak tuntut faraid macam mana? Oh tak apa tuan, sebabnya kita ada perjanjian lawyer buat. Saya nak cerita. Dalam kanun tanah negara yang dikatakan pemilik siapa, nama yang tercatat dalam geran tanah. Dah, full stop di situ. Yang kita adakan perjanjian itu, ini dan sebagainya, benda ini mengikat ataupun tidak. Sebab dalam kanun tanah negara dah cerita. Sebab itu nak beli tanah ni tuan-tuan dan puan, kena fikir panjang. Kenapa dia murah? Sebab itu kena pandai tengok geran. Geran tanah ini
leasehold ke freehold. Geran tanah ini ada sekatan, caveat dan sebagainya ke tidak? Status bangunan ataupun pertanian. Pemilik berapa orang? Kalau ada dua, adakah separuh-separuh ataupun 3/4, 1/4? Kita tengok benda-benda tu. Lepas tu kalau saya perasan, kalau kita di sini di Kampung Jijan, ada yang jual lot lidi. Betul tak betul? Siapa yang berminat lot murah, boleh hubungi saya. Nama Ustaz-Ustaz sekian. Guna nama Ustaz pula dah. Ayahlah buat benda pekerja pelik begini. Nak beli biar betul. Status tu bagaimana? Biar clear. Sebagai contoh, yang nak membeli, yang menjual ni siapa? Tengok-tengok lelaki. Tengok dia dah kahwin ke belum? Barangkali baru bercerai. Kenapa nak jual? Sebelum bekas isteri dia filekan tuntutan harta perceraian barangkali. Dia pun jual pada kita. Kemudian kita dah bayar. Nama kita. Tengok-tengok bekas isteri tadi filekan harta perceraian, mahkamah keluarkan bahawa tanah tadi adalah harta perceraian antara dia dengan suami dia, 50% seorang pula dah. Duit dah tak ada dah. Jarang bagi duit ke orang dapat balik, tuan-tuan. Betul tak? Lalunya bagi kuyup, hangus, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kena berhati-hati dalam bab ini. Kalau begitu, Ustaz letih, Ustaz nak belajar geran ni macam mana? Tak rugi belajar. Yang penting ada keinginan, ada semangat untuk tahu. Sebab itu orang yang berilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, hidup dia senang saja untuk dia bergerak. Tapi kalau orang tak ada ilmu, tuan-tuan dan puan, dan ilmu ni tuan-tuan kena faham bahawa dia boleh dicari. Betul tak betul? Kan? Baru ni saya ditegur oleh seorang jemaah di tempat lain. Dia jumpa saya di luar, habis ceramah, dia kata begini. Kata, Ustaz, kalau begini-begini, adik-beradik dapat tak? Saya katalah, yang menyebabkan adik-beradik tak dapat, di antaranya adalah si mati ada anak lelaki walaupun seorang. Ataupun si mati ni masih lagi ada ayah. Maka adik-beradik confirm tak dapat. Dia dah faham, begitu. Dia pun tegur saya. Sepatutnya, yang Ustaz terang kat saya tadi, Ustaz kena terang dalam ceramah tu. Saya garu kepala tengok dia. Apa saya jawab pada dia? Haji, saya ceramah sini sebulan sekali. Yang saya cerita ni tadi pada Haji, kuliah lama dah. Begitu. Mana kata dia baru datang. Penatlah setiap kali nak ceramah nak ulang benda sama, tuan-tuan pun bosan pula. Betul tak betul? Jadi makna kata dia tak tahu dan dia suruh kita bagi tahu. Tapi tak semualah slot kuliah tu nak ulang benda sama. Betul tak betul, tuan-tuan? Hari ni tajuk ni, bulan depan tajuk lain pula. Jadi yang saya cerita bulan ni tak akan ceritalah pada bulan depannya. Kebetulan pula bulan ni dia tak datang, bulan depan dia datang. Dia tanya yang soalan yang saya ceramah pada bulan ni. Tapi tak apa, 100 kali ulang pun tak apa. Saya sanggup, tuan-tuan dan puan, asalkan yang mendengar itu faham, tuan-tuan. Sebab matlamatnya adalah faham. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, masalah yang seterusnya adalah membantutkan urusan pembangunan hartanah tersebut. Sebab pemilik yang ramai mempunyai berbagai-bagai idea. Kemudian berbagai-bagai keinginan. Ada yang nak jual. Ada yang nak labur. Ada yang nak simpan. Sebab dia kata ada apa? Value. Sentimental value pada dia. Dan akibatnya apa terjadi, tuan-tuan dan puan, pada tanah tersebut? Maka tanah tersebut tidak dapat dibangunkan atau dimajukan, atau dengan kata lain, tanah itu akan jadi terbengkalai ataupun menjadi beku, tuan-tuan dan puan. Macam hari itu ada orang tanya. Tanah di Sepang. Tu, yang kelapa sawit besar. Dia telefon, dia tanya, tanah ni asalnya adalah yang ditinggalkan oleh arwah moyang dia. Jadi bila dia sebut moyang tadi, saya kata ni mesti 2-3 lapis punya kematian ni. Sebab dia sebut moyang. Jadi,
Ada orang nak sewa tanah tersebut. Dia kata berapa sebulan? Orang tu bersetuju untuk bayar sewa 14,000 sebulan. Mana kata besar punya tanah. Jadi, boleh tak saya sewakan? Jawab saya pada ketika itu, saya kata apa? Boleh, dengan syarat kesemua pemilik tanah tersebut bersetuju untuk menyewakan tanah tersebut. Maksud Ustaz? Pemilik siapa? Awak kena tengok arwah moyang awak tadi siapa ahli waris dia. Oh, saya tak tahu Ustaz. Kalau nak cari sampai kiamat tak jumpa, tak boleh sebab kena ada keizinan daripada pemilik itu. Okey Ustaz, kalau macam ni macam mana? Dia tak puas hati, dia nak pergi lagi ni. Okey Ustaz, macam ni. Contoh orang tu bayar 14,000. Saya ambil 7,000, 7,000 lagi. Saya buat apa? Saya sedekahkan di masjid ke surau, rumah anak yatim supaya mengalir pahala kepada pemilik-pemilik yang lain. Saya pun jawab balik. Awak tahu mana mengalir pahala? Sebab awak nak pergi derma ke mana-mana tadi ni mesti mendapat persetujuan pemilik itu. Awak jangan memandai-mandai. Begitu pula Ustaz ya? Ya. Mujur dia tak cakap Ustaz 14,000 tadi ni, saya 7,000, Ustaz 7,000. Kalau dia kata begitu, nanti saya cari dalil. Gurau tuan-tuan puan. 14,000 tuan-tuan puan. 14,000 ni makna kata tak payah kerja. Cukup 25 hari bulan, teng-teng, masuk dalam Maybank. Ni bulan depan pula tak ada habis yang 14 ni, masuk pula bulan depan. Jadi Ustaz bagaimana nak buat? Bagaimana nak buat ataupun tidak, maka kena tanya ahli waris yang lain. Sekalipun awak nak bagi sewa, yang awak boleh sewakan adalah bahagian awak sahaja. Tapi adakah mampu untuk dia menentukan mana bahagian dia? Confirm dia tak mampu. Maka dalam masalah ini, tuan-tuan dan puan, apa cerita dia? Ceritanya adalah bila mana moyang dia mati dulu, mana pergi ahli waris moyang ni tadi menguruskan harta moyangnya itu? Kenapa tak urus? Mungkin moyang dia sorokkan harta. Mungkin tak tahu moyang dia ada harta. Mungkin yang ada tu pun tak berminat. Mungkin, maka sampailah ke cici. Kemudian dia kata, masalahnya Ustaz, kai tanah setiap tahun saya bayar. Apa awak bayar? Yelah kalau saya tak bayar nanti, kerajaan ambil balik tanah ni. Dan buat macam mana? Ini yang kita kata tadi ni. Yang kita kata daripada tadi ni, duk buat kerja-kerja yang saya nyatakan di awal kuliah tadi, kebarangkalian besar, tanah itu akan jadi terbengkalai dan akan menjadi beku. Macam di Bandar Estate ni, tuan-tuan perasan tak? Rumah-rumah yang terbengkalai, ada tak? Tuan Haji ada perasan? Yang tak ada orang. Banner pun tak naik untuk dijual ke tak, tapi duk main buruk begitu. Kalau di Labu Lanjut ada corner lot. Dia renovate tapi tak habis, tapi terbengkalai begitu. Signboard tak naik langsung. Apa maknanya itu? Jadi bila terbengkalai beku ini, tuan-tuan dan puan, percayalah, dia akan termasuk dalam harta-harta orang Islam yang tidak dituntut. Last sekali, makin bertambahlah harta yang tidak dituntut. Bila tidak dituntut menjadi beku, jawabnya adalah dia merugikan. Bila ia merugikan, tuan-tuan jangan tengok merugikan pada ahli waris itu saja, merugikan ke semua yang ada di dunia Malaysia ini. Daripada tanah tersebut, aset tersebut boleh memberi manfaat pada si mati, tak ada apa. Lain kalau si mati tadi dia wakaf, ada juga manfaat. Ni wakaf pun tidak, bagi faraid pun tidak, duduk sekong situ. Tak dibuat apa, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, adalah tiada pengetahuan tentang konsep takharush. Siapa yang baru dengar perkataan takharush malam ini, makna kata dia tidak pernah terlibat dengan harta pusaka sebagai contoh kenderaan si mati.
Siapa yang mak ayah dia meninggal, ada tinggalkan kenderaan dan kenderaan itu nak dijual, nak diberikan pada ahli waris yang lain, dia pernah dengar perkataan takharus ni. Siapa yang tak pernah urus, dia tak pernah dengar perkataan ini. Takharus ini bermakna melepaskan hak atau menarik diri daripada menerima pusaka sama ada sebahagian atau kesemuanya. Dia melepaskan diri dia. Dia melepaskan hak dia. Dia menarik diri dia daripada pembahagian. Contoh, nak dibahagikan kepada ahli waris. Ahli waris ada berapa? 5. Dia pun angkat tangan. Aku tarik diri daripada pembahagian ini, aku tak nak. Aku melepaskan hak aku. Maka harta tadi bahagi 4 orang tu lah sebab dia dah tarik diri. Ini panggil takharus ini. Maka menarik diri dia tadi, tuan-tuan dan puan-puan, secara sukarela. Dah mula ada soalan ni. Baru ni pun ada. Baik. Sama ada dengan sukarela ataupun dengan balasan. Sebagai contoh, okey, aku tak nak tanah ni, kau bayar pada aku. Ini kita panggil balasan. Aku tak nak tanah ni. Tak payah bayar apa-apa, aku sukarela. Ini bukan panggil balasan, ni panggil sukarela. Baik. Jadi, takharus ini termasuk juga dalam pembahagian harta pusaka. Ia dibenarkan. Jadi siapa kata bila sebut pembahagian pusaka mesti kena terima? Siapa kata? Sebab dia termasuk dalam kaedah-kaedah pembahagian harta pusaka. Ini adalah hak kita. Kalau orang yang mengaji lebih lagi, dia lebih memahami, dia akan praktikkan yang takharus ini. Contoh, ayah dia tak meninggalkan apa-apa harta pusaka melainkan tanah sekeping sahaja. Itu pun tanah sebesar 20 kaki darab 20 kaki. Tuan Haji tahu tak 20 kaki ni besar mana? Besar ruang tamu Tuan Haji kat rumah tu. Duk rumah sekarang, apa besar tu? Maka si mati ni tadi meninggalkan 5 orang anak. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, logik ke tidak kelima-lima ni semua kata kalau begitu, inilah harta yang ayah tinggalkan, kita letaklah semua nama kita dalam tanah tadi. Astaghfirullah. Kalau letak nama 5 tadi, tuan-puan nak buat apa? 20 kaki darab 20 kaki, nak buat rumah tak lepas. 5 kali lompat dah sampai dah hujung sana. Kalau kita cerdik, maka bincang, apakah jalan yang terbaik? Oi, kecil tanah ni. Kalau kita jual macam mana? Jual, dapatlah dalam 25,000 ni. Maka, bagi dah bentuk duit, selesai. Tapi ada juga yang jenis pemikiran terlampau jauh. Jangan jual. Sayang ni. Kenapa? Ni, tempat kita dibesarkan ni, sentimental value di sini. Dia buat mari hujah tu jahanam. Dia buat mari hujah sentimental value. Ada yang lebih teruk lagi tuan-tuan, apa dia buat? Dia kata jangan. Kita kekalkan dengan nama si mati. Kenapa? Sebab seluruh keturunan kita akan datang boleh menggunakan, manfaatkan tanah sebut. Ini lagi gila. Tuan-tuan, cuba kita muhasabah diri kita. Berapa kali Allah Ta'ala beri peluang kita hidup di dunia ni? Kali kedua. Kali, tuan-tuan dan puan. Okey. Yang kedua. Siapakah yang layak memiliki harta dunia? Cuba jawab soalan saya. Manusia. Manusia yang hidup ke manusia yang mati? Hidup. Sebab orang mati dia tidak boleh memiliki apa-apa harta di dunia ini. Tuan-puan ada rumah di sini kan? Di mana? Ni Jentayu ni.
Bila mana tuan-tuan mati, rumah ni tadi, dia akan berpindah nama kepada pemilik yang hidup. Siapa? Tak kira lah pembeli baru ke, anak-anak ke, isteri ke, ahli waris yang lain ke, dia akan bertukar tangan. Manusia ni dia beli, pakai duit dia, dia mati, maka berpindah pada yang hidup pula. Yang ni pula mati, berpindah pula pada yang hidup sampai kiamat. Dia tak akan ada bila mana kita mati, masih lagi hak kita ni. Setiap malam terbang tak, mari tengok, tak, cukup, setakat tu je. Jadi Allah Ta'ala hanya beri peluang hanya sekali seorang sahaja, tuan-tuan. Baik. Maka bila mana kita tidak memahami konsep takharus yang sebenar, maka tuan-tuan dan puan-puan, waris-waris beranggapan bahawa melaksanakan hukum faraid ini dengan mendaftarkan nama ke semua waris dalam setiap keping geran tanah. Dia akan set gitu. Ceritanya, bila bahagi pusaka, mesti ada nama semua ahli waris. Maka akibatnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tanah-tanah pusaka dimiliki oleh kesemua waris, dan inilah yang dikatakan, yang duk viral, yang duk cakap pelik-pelik ini, yang duk jadi pemilikan beramai-ramai ini sebab faraid. Pula ni saya tak suka ni. Ada je angle nak salahkan faraid. Tak. Faraid ini bukan kita bercerita tentang nak bahagi itu, bahagi ini. Ada juga pembahagian yang mana kita takharus. Ada juga pembahagian yang mana kita ambil bahagian kita dalam bentuk duit. Ahli waris lain ambil bahagian dalam bentuk memiliki tanah tersebut. Dia banyak. Jadi kena fahamlah kaedah mana yang paling terbaik, tuan-tuan dan puan, untuk tuan-puan guna. Tuan-puan bincang. Tuan-puan nak tengok the best choice yang terbaik supaya memberi manfaat kepada semua. Yang mana kita tengok yang mana lebih memerlukan. Patutnya dialah yang dapatnya. Kita ni ambil dalam bentuk duit saja. Dia dapat dalam bentuk tanah. Sebagai contoh. Semuanya, seperti mana yang saya katakan tadi, meletakkan nama yang ramai ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang berlaku, banyak masalah daripada banyaknya kebaikan. Baik, soalan. Seorang ibu telah bercerai dengan lelaki pertama. 2 anak, kedua-duanya lelaki. Setelah ibu tersebut berkahwin lain, dapat 3 anak. Semuanya lelaki juga. Ni meh-meh saya dah ni, semua lelaki ni. Soalan. Jadi anak dia ada berapa? Ada 5. 1 sampai 5 lelaki. 2 ni suami dulu. 3 lelaki ni yang nombor 3, 4, 5 ni suami yang baru. Soalan. Apabila suami kedua meninggal. Apa maksud suami kedua ni? Suami dia lah. Yang pertama tu bekas suami. Jangan sebut suami pula. Ni suami terkini dia ni. Anak sulung mana yang lebih berhak untuk mengurus harta arwah ayahnya? Atau anak dari suami pertama tidak berhak atas harta arwah suami kedua? Minta penjelasan. Terima kasih. Okey. Cantik soalan ni. Walaupun berbelit-belit. Tapi siapa yang cakap, dia tahu dah apa jawapannya. Sekarang ini kita cerita siapa mati, suami dia. Bukan bekas suami. Yang ni suami dia yang terkini. Maka kita nak bahagikan harta siapa? Harta suami dia ni lah. Baik. Siapa ahli waris suami dia? Dia lah. Isteri ni tadi. Kemudian siapa lagi? 3 orang anak dia tadi ni. Jadi pemiliknya berapa orang? 1, 2, 3, 4. 3 anak lelaki, 1 isteri. Itu pemilik dia. Kalau bahagi faraid, dapat berapa? Isteri tadi dapat 1/8. 3 orang anak lelaki ni dapat berapa? 7/8. Banyak.
Batu per 8, 7 per 8. Kalau mak dia dapat 7,000, anak dia dapat bahagi 3 orang tu, 7 darab 8 berapa? 56. 8,000, 56,000. Habis tu, anak dia yang suami pertama tak dapat lah. Kenapa? Sebab yang mati adalah suami dia yang kedua. Bila yang anak suami dia pertama akan dapat? Bila mana dia mati ataupun ayah kepada budak 2 orang ni tak dimati. Itu baru dapat. Boleh faham? Mungkin ditanya tadi, dia duk ingat anak suami pertama dapat. Dapat bila mana isteri tu mati. Kalau isteri ni mati, kelima-lima anak semua dapat. Faham? Jadi nak ceritanya, kenapa anak suami lama tak dapat? Sebab anak suami lama tadi adalah anak tiri kepada suami baru dia itu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi dia tanya, anak sulung mana yang lebih berhak untuk mengurus? Yang dapat harta lah yang mengurus ni, betul tak betul? Takkan yang tak dapat harta nak urus dah. Oh, kalau yang tak dapat harta urus, mana kata lillahi ta'ala betul dia ni. Kan? Kan? Okey. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini melekat di hati tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-puan tolonglah ajar kepada orang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.